Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar-pelajar semester 1 ke tingkatan 6. Tahniah pelajar-pelajar. Baik, cikgu ialah Cikgu Sabariah binti Muhammad Sofian, Ketua Panitia Ekonomi dan akan memberikan taklimat mata pelajaran ekonomi. Okey, kita tengok video ni sekejap. Itulah dia ekonomi. Okay? Maksudnya semua orang terlibat dalam ekonomi. Dan dia adalah core kepada bidang-bidang yang lain. Semua orang, pengguam ke doktor ke arkitek ke, semua orang terlibat dalam membuat keputusan ekonomi. Jadi, apa perlunya kita belajar ekonomi ni? Okay, yang pertama, membantu memperbaiki cara berfikir dalam membuat keputusan. Itulah tadi macam yang tadi tu ditunjuklah macam mana kita ada ilmu, mudah untuk kita membuat keputusan. Kemudian kita membantu memahami masyarakat kita, apa masalah-masalah yang berlaku di negara kita dan memahami masalah-masalah global. Sebab dia ekonomi berkait antara individu, antara masyarakat, antara negara. Okay? Jadi kita lihat apa kesan antarabangsa kepada negara kita. Kemudian bila semua orang ada ilmu ekonomi, dia membantu membangunkan masyarakat demokrasi. Itu antara kepentingan faedah kita belajar ekonomi. Selanjutnya, bila awak masuk tingkatan 6, awak mesti nak masuk ke universiti. Jadi, kalau ada ilmu ekonomi, macam-macam bidang, awak boleh masuk. Antaranya perniagaan, pembangunan, keuangan, hartanah, pelancongan, ekonomi, pelaburan, perekonomian, geografi. Semua berkait. Boleh. Boleh je awak ada ekonomi, boleh bawa ke mana-mana. Kalau tak nak sambung belajar tingkatan 6, mungkin awak nak buka kedai perniagaan sendiri. Mungkin awak nak buat bisnes online. Mungkin awak nak sambung belajar dekat college ke. Itu banyak faedahnya. Cikgu masuk pada sukatan pelajaran untuk tingkatan 6, pelajar dah tahu kita ada 3 semester. Jadi semester pertama dipanggil mikroekonomi. 944/1 itu kodnya.
dalam mikroekonomi kita belajar mikroekonomi ni ialah firma individu, macam mana nak tentukan harga barang, macam mana nak tentukan keluaran, macam mana nak kira kos, apa dia punya kos-kos dia, macam mana nak kira hasil, nak kira untung, okey, nak kira upah. Tu semua dipelajari dalam semester 1. Okey, habis 5 bab ni pelajar akan menghadapi peperiksaan. Okey, dan tutup buku lah, habis. Okey, kita masuk kepada semester kedua. Semester kedua dipanggil makroekonomi. Makro ni lagi luas, lagi luas. Dia melibatkan satu negara, melibatkan juga perdagangan dengan Malaysia dengan negara-negara lain. Okey, ini teori lah, teori makroekonomi. Okey, macam nak tentukan perekonomian pendapatan negara, apa masalah dia, macam mana nak kira keseimbangan pendapatan negara, apa tu dasar fiskal, macam mana bank-bank dekat Malaysia ni, apa dia punya peranan dia. Okey, termasuklah juga perdagangan antarabangsa, macam mana nak perdagangan, nak kira kadar pertukaran asing, okey, apa dia punya jenis-jenis dia. Tu semua dalam semester 2. Tahun depan lah awak belajar yang ni. Habis exam. Tutup buku. Masuk pada semester 3, kita panggil dia Ekonomi Malaysia, kodnya 944/3. Maksudnya semester 1, semester 2 teori ekonomi. Kemudian bagaimana ekonomi di Malaysia, itu yang akan kita bincangkan. Ini tak banyak, sukatannya sikit je. Nampak babnya banyak. Kita belajar pasal pengangguran di Malaysia macam mana, bagus tak bagus, inflasinya stabil ke tidak. Okey, macam mana perdagangan antarabangsa Malaysia, apa yang diimport, apa yang dieksport, macam mana imbangan pembayarannya. Kemudian kita lihat peranan PKS, okey, sumbangan-sumbangan dia, macam mana nak majukan. Okay, kemudian institusi keuangan, apa yang ada kat negara kita, peranan dia. Dan isu yang perlu ditangani juga ialah kemiskinan. Okay, macam mana kemiskinan di Malaysia, okay, bagaimana corak agihan pendapatannya. Okay, mungkin pelajar pernah dengar tentang T20, M40, B40. Mungkin pernah dengar lah kot. Tu ada. Okay, ada diajar dalam ekonomi Malaysia. Okey, habis belajar yang ni. Tapi tak habis lagi untuk SEM 3. Ada satu lagi. Untuk SEM 3, pelajar akan membuat kerja khusus. Okey, apa benda kerja khusus ni? Lebih kurang macam PBS lah dulu-dulu. Kerja khusus ni awak kena buat kajian. Okey, oleh kerana kita mungkin dalam masa pandemik lagi, kita tak tahu tahun depan macam mana. Macam tahun ni pelajar semua membuat, tahun lepas pelajar membuat kajian sekunder. Kajian sekunder maksudnya menggunakan data-data kerajaan, buat analisis, buat pengiraan, buat graf, buat carta. Okay, apa hasil dapatannya, apa cadangan awak. Okay, itu dipanggil kerja khusus lah. Kemudian dah habis penulisan dia, kena ada pembentangan. Pembentangan ni kalau form 6 kita panggil viva lah. Okay. Jadi macam manager lah, awak membentang pakai kod, siap pakai kod, pakai tie smart. Ni dia punya pembentangan dia. Okay. Okey, itu ialah kerja khusus. Okey, cikgu rumuskan semua sekali. Untuk ekonomi, okay, semester pertama, bentuk soalan, okay, ekonomi 1, ada soalan objektif, 20, kuantitatif. Kuantitatif ni sayang, okay, kuantitatif maksudnya ni, pengiraan. Dalam soalan objektif pun ada pengiraan, lebih kurang 8 hingga 10 soalan daripada 20. Kuantitatif ada 2 soalan, esei ada 6 soalan. Markahnya 80. Jadi kertas 1 ni menyumbang 32%. Besar ni wajaran. Kita panggil wajaran, besar ni. Masa menjawab 2 jam. Tak cukup ni sayang, 2 jam. Kalau tak study memang tak cukup. So kena banyak study. Semester kedua sama format dia. Okay, juga menyumbang 32%. Masanya sama juga 2 jam. Okey, semester 3 yang ekonomi Malaysia tadi, dia tak ada objektif. Dia cuma ada kuantitatif. Itu pun satu je. Okey. Esei ada 4 tapi pendek-pendek je, menyumbang 40%, 40 markah ataupun 16% daripada keseluruhan. Okey. Manakala kerja khusus wajib, kerja khusus wajib. Kalau tak buat kerja khusus, awak tak layak untuk lulus. Awak dapat F automatik. Okey, kerja khusus menyumbang 20%. Okey, ni keseluruhan ni daripada SEM 1 sampai SEM 3. Okey. Dekat SDJ, kelas kemanusiaan ada 5 kelas, semua wajib mengambil ekonomi. Okey, tak ada pilihan.
Okey, ini cikgu-cikgu yang mengajar lah. Cikgu Manum akan mengajar G2, Cikgu Sim akan mengajar kelas matematik, saya akan mengajar kelas sejarah, Cikgu Suryani akan mengajar kelas geografi 1 dan Cikgu Pecin akan mengajar kelas akaun. Okay, saya dengan Puan Sim dah lebih 20 tahun mengajar. Cikgu Mahanum, Cikgu Suryani dah lebih 10 tahun mengajar. Cikgu Lopocit kurang 5 tahun. Tapi insya-Allah semua cikgu ni berpengalaman, jangan risau. Okey, mungkin ada persoalan daripada pelajar. Tak apa, cikgu tahu. Persoalan tu sama je tiap-tiap tahun. Okey. Persoalan pertama, perlukah saya ambil ekonomi? Memang perlulah. Sebab dekat SDJ, 5 kelas kemanusiaan itu wajib mengambil ekonomi, tak ada pilihan. Okay. Apa syarat untuk ambil ekonomi? Syaratnya, awak dah lulus dah layak sebab dah masuk tingkatan 6 SDJ. Dah boleh ambil dah. Okay, cuma cikgu tekankan ada 3 yang cikgu tekan. Yang pertama ialah matematik SPM. Okey. C ke atas. Okey, kalau kurang daripada itu agak bermasalah. Susah kalau matematik awak D, okey, F, G memang agak sukar nak menguasai. Sebab 37% soalan berbentuk pengiraan. Okey. Asas campur tolak darab bagi tu mesti kuatlah. Okey. Kemudian yang kedua minat pengiraan. Okay. Kemudian dalam ekonomi dia ada buat graf. Grafnya dipanggil kelok. Awak kena pandai nak lukis kelok. Okay. Nak memplot kelok. Ni kalau graf pun tak pandai semasa matematik, macam mana awak nak fahamkan kelok tu. Okay. Yang ketiga, rajin. Sebab cikgu-cikgu ekonomi kat SDJ rajin bagi latihan. Kalau kurang latihan, awak memang tak boleh nak menguasai ekonomi. Okay. 3 perkara. Okay, seterusnya, soalan yang biasa ditanya ialah susah ke belajar ekonomi? Alahai, mana ada benda senang dalam dunia ni, nak makan pun susah. Kena belajarlah dan cikgu sedia mengajar. Okey, ni ramai yang tanya. Okay. Saya tiada asas ekonomi, boleh ambil ke? Okey, tak ada masalah. Awak daripada aliran sains ke, perdagangan ke, ekonomi ke, seni ke. Okay. Yang penting tadi ada asas matematik yang agak baik, C ke atas. Awak tahu guna kalkulator, campur, tolak, darab, bahagi. Itu je. Bukannya ada kalkulus kat situ, bukannya ada pengkambilan. Tak ada masalah. Ramai je boleh skor. Nak tahu ramai tak ramai boleh skor? Tengok ni. Ini ialah pencapaian rekod bagi subjek ekonomi di SDJ. Okay. Kalau tengok dekat sini, dia punya bilangan A. A dengan A tak tolak. 10, 14, 10, lebih daripada 10 14, 20, lepas tu makin 2018 dan seterusnya makin naik 24, 30 lebih, 36, 35. Makin meningkat, ramai tu boleh dapat A. Tak adalah susah sangat belajar ekonomi. Okey. Yang dianggap lulus tu daripada A sampai C. C tolak hingga F adalah gagal. Masih adalah juga gagalnya ni yang susah nak bawa ni. Ni yang biasanya yang matematik dia gagal dekat peringkat SPM. Dia susah yang ni. Okey, itu saja penerangan daripada cikgu. Agak ringkas. Okey, cikgu pelajar-pelajar boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut dengan guru-guru ekonomi yang lain. Penutupnya, wang bukan segala-galanya untuk hidup, tapi hidup perlukan wang. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Sabaria.